أعوذ السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتاب الله الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidak jadikan aku manusia dan jin melainkan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahiyatan mubarakan, tahiyatan Islam, tahiyatan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Pertama dan selamanya merupakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dan pada petang ini kita bersama-sama berhimpun dengan para malaikat yang sedang mengembang dan sedang menulis segala kebaikan, segala amalan Ramadan kita pada hari ini. Moga-moga Ramadan kita yang ke-11 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi bala ketika kita dihimpunkan di padang mahsyar, sehingga Ramadan kita menjadi bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa iyazubillah. Ibu ayah muslimin dan muslimat Allah sekalian, mari sama-sama kita merupakan kesyukuran kita juga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang telah mengikhmarahkan kepada kita, telah mensyariatkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan penuh dengan pahala dan penuh dengan segala kehidupan yang boleh kita menjaminkan kita untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, pada bulan ini. Alhamdulillah juga subhanallah taala kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan 1442. Itu tandanya kita masih lagi diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah muslimin dan muslimat Allah sekalian, program yang macam ini satu program yang sangat baik. Surah ini saya rasa saya akan yang ketiga. Alhamdulillah, cuma tahun lepas tak ada PKP 1. Alhamdulillah pada tahun ini kita masih lagi diberi peluang di Johor ni, berbeza dengan negeri Kelantan. Alhamdulillah, itu satu nikmat dan kesyukuran yang Allah beri kepada kita, yang masih lagi kita dihimpunkan dalam rumah Allah ini sebagai mendengar ataupun menegur ataupun menasihat. Itu tandanya kasih sayang Allah masih ada lagi dalam diri kita, insya-Allah. Jadi ibu ayah muslimin dan muslimat Allah sekalian, tajuk hari ini saya nak ambil daripada hadis 40 Imam Nawawi, membincangkan tentang himpunan kebajikan. Kebajikan ni banyak. Kebajikan dari sudut zahirnya, kebajikan dari sudut batinnya. Zahirnya yang kita nampak, kita bagi sumbangan, kita bantu orang susah, bantu daripada orang, kita bantu dengan kita bagi iftar jama'i, kita bantu, kita bagi bubur lambuk, kita bantu dengan kita membaiki rumah. Kebajikan yang nampak. Tetapi kebajikan yang Nabi nak nampak, kebajikan dalaman kita ini, yang sentiasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang kita buat maksiat, kita diam sahaja. Kadang-kadang kita buat dosa, kita biarkan dosa kita tanpa kita minta keampunan dengan Allah. Bahkan kita tak rasa malu pun dengan dosa yang kita buat. Kita biarkan kebajikan dalaman kita ini dibiarkan kosong, sehingga nafsu dan syaitan menghasuti pemikiran kita, menjadikan kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu lagi bahaya. Kadang-kadang kita ambil enteng perkara ibadah. Contoh kita kata ambil benda yang sunat. Seperti contoh uduk, basuh telinga itu sunat je. Kita ambil mudah je.
Walaibu walahun, mempermain dan memperlekeh-lekehkan kadang-kadang satu benda hukum yang kita rasa macam remeh. Hati kita mula berbalak-balik. Ataupun kita ambil kata puasa sunat. Sunat je puasa tu, tak perlu nak kita mula nak pertikaikan. Apatah lagi kalau kita pertikaikan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, lebih bahaya daripada lebih teruk daripada kita masuk pada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kezahir dan batin kita perlu kita jaga dengan kebajikan kita supaya kedua-duanya kerana Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bihi ilahi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafsaha an mu'min qurbatan min qarabin ad-dunya nafsallahu anhu qurbatan min qurabil yaumil qiyamah wa man yassarahu ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fil dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdun fil 'aun akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah wa man ijtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa fihum malaika wa zakarahumullahu fi man indah wa man bata bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meringankan salah satu daripada kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu daripada kesusahannya di akhirat. Barang siapa yang memudahkan membantu dalam masalah hutang orang yang mendapat kesusahan berhutang, maka Allah akan memudahkan baginya dunia dan di akhirat. Allah menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa yang menempah jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya satu jalan ke surga. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah masjid ataupun rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajari bersama-sama, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat akan meliputi mereka dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Barang siapa yang amalnya sedikit, maka nasab tidak boleh mengangkat darjatnya. Rawahu Muslim. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita beberapa perkara, memudahkan urusan orang lain, memudahkan urusan hutang orang lain, dan memudahkan urusan dalam menuntut ilmu, dan memudahkan urusan kita dalam bersama dalam kita duduk dalam masjid dan surau ataupun majlis ilmu, dan memudahkan urusan orang lain. Moga-moga Allah memudahkan urusan kita. Ibu ayah muslimin dan muslimat sekalian, orang Islam adalah tubuhnya satu. Alaikum jami'an, ke atas kamu berjemaah, bersama-sama, bermasyarakat. Seorang individu dalam masyarakat Islam merupakan anggota kepada tubuh badan yang satu. Setiap anggota menjiwai perasaan orang lain, dengan itu dia bersama-sama bergembira, rasa sedih, rasa gembira, rasa susah, rasa bahagia, rasa kesejahteraan dan rasa sakit dan rasa kemiskinan dan rasa kesepitan kehidup dalam masyarakat kita pada hari ini. Ibu yang muslim dan muslimah, saya bulan Ramadan ini, sebelum Ramadan dan sepanjang bulan Ramadan ini, saya beri hampir 500 asnaf yang susah. Kita tak ada duit pun nak bagi, tapi kita ada semangat dan ada juang untuk membantu masyarakat yang susah di kawasan Muar. Dalam keadaan susah mereka itu, kadang-kadang mereka tak mampu nak teruskan kehidupan, terutama kemiskinan di bandar. Tapi perasaan iman kita ni, perasaan rasa tanggungjawab kita ni, ya Allah, aku hari ni makan sedap, bagaimana jiran aku makan, bagaimana orang kampung aku makan, bagaimana orang Islam di kawasan aku makan. Kita merasa begitu. Berasa imannya kita dalam hati kita ni, ada rasa khairiyat dan kebajikan kita dalam diri kita ni, rasa ya Allah, rasa sedih, rasa bersama, susah bersama.
Kalau hari ini orang sanggup sampai mendema, sampai membantu Palestin dan Syria, kita tak payah pergi jauh. Kemiskinan di Muar ni hampir kata beribu-ribu yang miskin. Di sebalik rumah yang besar, di sebalik bangunan yang besar, ada kemiskinan yang sangat dahsyat. Sebab tu kita orang yang beriman ni masih ada rasa sayang kepada insan yang lain. Nak bulan Ramadan bukan kita beri kebajikan pada bulan Ramadan semata-mata, tetapi kita nak menambahkan amalan kebajikan kita ini. Kita rasa dah cukup besar nikmatnya memudahkan orang lain dan berurusan dengan orang lain dengan mudah, maka kita beri urusan dengan mudah. Contoh, kita kata kalau di masjid ada jalan untuk orang cacat, kalau di LRT ada jalan untuk orang buta, itu satu kebajikan yang dibuat. Ataupun kita kata di masjid ada, kalau contoh cek suhu. Saya tengok kalau semayang Jumaat orang tu memang kaki kudung ataupun OKU, tak perlu lagi nak swab test, cukup dia tulis nama dan dia masuk dengan apa, dengan rasa hormatnya. Dia tak perlu dia disusahkan dalam nak kena beratur sama-sama dengan orang ramai. Memudahkan urusan kalau kita di pejabat, kita di bank, kita sebagai pegawai kerajaan ataupun kita sebagai bahagian pembayaran, apa benda bayaran kita nampak makcik tu tua, ataupun kita memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusan kita bila kita rasa kita ada iman dalam diri kita. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Masalul mu'min fi tuadihim wa tarahimihim wa tu'atufihim masalul jasad wahid idza tashka minhu aduun tada'a lahu sa'irun jasadin bis-sahril huma. Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang, belas kasihan dan lemah lembut bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu sakit, semua anggotanya sakit dan demam. Dalam musim COVID-19 pada hari ini, ibu ayah sekalian, masyarakat hari ini sangat memerlukan. Esok saya bagi lebih kurang dalam 400 makanan kepada asnaf kau semua. Hampir kita kata kalau senarai kebajikan itu hampir puluh ribu. Kemiskinan di daerah Muar, Bakri, Ledang, semua. Kita tanya dalam kehidupan kita, saya pun tanya dalam diri kita, kenapa perlunya ada orang miskin? Dan kenapa perlunya aku yang berasai untuk memberi kepada mereka? Satu kitab yang saya baca, iman itu maksudnya memelihara diri kita, dan iman itu maksudnya memberi sesuatu perkara kepada orang lain yang untuk mencapai satu nikmat takwa yang sangat besar dalam kita dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan, ibu ayah sekalian, kita nak jaga satu je, nak jaga iman. Nak jaga iman satu benda yang sangat susah. Kerana apa? Nak memelihara iman satu benda yang besar. Walaupun kita kata syaitan diikat ataupun iblis diikat, tetapi hati kita tak terikat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bernafsu nak makan, masih lagi ramai yang tak berpuasa, masih lagi rasa tak malu, masih rasa lagi berbuka puasa secara terbuka di kedai-kedai, ataupun masih lagi dalam keadaan orang kata buat benda yang maksiat pada bulan Ramadan, masih lagi anak-anak remaja, masih lagi dalam keadaan bersama-sama pada waktu malam selepas tarawih, berlumba sana berlumba sini, masih ada lagi. Sebab apa? Iman. Tiga perkara yang menghalang manusia ataupun tiga perkara yang dihalang oleh Allah menerima Lailatul Qadar. Yang pertama, mereka yang bergelumang dengan orang yang terlibat dengan arak. Saya tanya seorang ulama semalam, berbincang semalam, bagaimana hukumnya anak-anak remaja kita ataupun anak-anak kita yang berniaga menjadi cashier di 7-Eleven. Sedangkan di situ ada jual arak. Apa hukumnya? Hukumnya sama juga. Hukumnya 9 daripada golongan yang bersama dengan setongkol ataupun orang yang tidak akan menerima Lailatul Qadar ataupun tak menerima iman mereka ataupun pahala mereka, dan keuangan dia menjadi batil. Wa yazubillah. Bagaimana pasar raya yang besar? Pasar raya yang besar kita boleh ada orang lain, dia ada bayaran lain, ada bayaran tempat lain, dan bukan kita cashier itu yang akan pegang benda yang haram tersebut. Tetapi kalau di 7-Eleven ataupun di 99,
anak-anak itu juga akan buat kiraan dan dia akan juga susun. Wa'azubillah lah secara fitnah ataupun tidak fitnah, tetapi sekadar hukum yang saya sampaikan di sini untuk kita kata sampai tahap itu Islam menjaga kehormatan mudkhalin khamar, orang yang bergolongan dengan harta, orang yang membersihkan wiring, orang yang yang memwiring kilang arak, orang yang membersihkan longkang kilang arak, orang yang menyuci, orang yang semua. Bayangkan 80% yang berada manager di dalam kes tersebut itu adalah orang Melayu Islam. Bagaimana dia suap pada anak dia, bagaimana dia suap pada ibunya, bagaimana dia suap kepada masyarakatnya, bagaimana dia suap makanan pada anak-anak dia sehingga anak dia makan benda yang haram. Wa'azubillah. Sebab tu satu benda bila sebut iman dalam bulan Ramadan, kita nak kena pelihara, nak mencapai la'allakum tattaqun. Satu benda yang sangat sukar Nabi kata. Para ulama kata satu benda yang sangat sukar. Sebab gelombang hati kita tak terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu istilahnya akal dengan hati kita ini dia bermaksud terikat. Al-qalbu al-qalbu. Kalau kita belajar kitabur ruh ataupun belajar kitabul qulub, kitab hati dalam kitab tasawuf, hati kita ni sangat sensitif. Kalau kita buat dosa, contoh kita tengok perempuan ataupun tengok maksiat ataupun buat maksiat, 40 hari Allah tak terima amalan kita. Kita makan benda yang haram, 40 hari Allah tak terima. Kita makan riba, kita makan rasuah, 40 hari Allah tak terima doa kita. Bagaimana pula kita solat kita adalah satu benda yang sia-sia. Wa'azubillah. Sebab tu kita nampak benda yang rasa benda kita bantu, kena bantu. Kena tengok orang susah, kita rasa alah ni malas, orang ni malas, susah. Ataupun orang ni sengaja buat malas. Sebab tu ibu sekalian, bila sebut tentang iman, satu benda yang besar adalah kita memelihara iman, dan kita mesti menjaga iman kita. Jangan kita berbolak-balik iman kita bila dihasut dengan hawa nafsu dan syaitan. Ibu sekalian, saya tak kata yang saya akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan selamat. Saya yang bercakap lebih dekat dengan telinga saya. Kadang-kadang hati saya kita rasa bangga dengan apa yang kita sampaikan, wa'azubillah. Tetapi apa yang kita faham bahawa bila sebut tentang kebajikan, tentang kasih sayang, tentang rahmat, bagaimana kebajikan kita dengan anak-anak kita, bagaimana kebajikan kita dengan isteri kita yang dekat, bagaimana kebajikan kita yang paling besar, iaitu bapa kita. Maka ibu ayah muslimin dan muslimat sekalian, satu ketika seorang hamba Allah, dia menggendong mak dia dekat pusing Kaabah buat tawaf. Lalu seorang ustaz tu tanya, ibu umur berapa? 70 lebih. Hebat awaknya? Hebat ustaz? Tak. Dia menangis. Tak hebat ustaz. Ustaz lagi hebat. Saya bawa mak saya dalam keadaan saya terpaksa. Tetapi saya tahu saya jadi anak derhaka sekiranya saya tak bawa ni. Ustaz tu kata, kena awas Al-Qarni. Kamu tengok tak gunung Uhud yang tinggi tu, dengan antara gunung Uhud dan sebelah tu Al-Yaman. Setiap hampir 3 tahun dia letak lembu dekat atas bukit tersebut, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, bagi makan, turun naik, sampai lembu tu besar sehingga lembu itu boleh dibawa sebagai jual untuk mak dia pergi ke umrah. Sehingga kan dia pergi umrah ataupun pergi ke Mekah, membawa mak dia naik bukit, turun bukit dengan makanan yang menggendongkan mak dia. Belum tentu dia kata Allah menerima segala keampunan aku. Allahu Akbar. Ustaz tu kata, walaupun kau menggendong mak kau dengan muncung mulut, macam tak puas hati lah, belum tentu Allah menerima sekali kau. Sedangkan Uwais Al-Qarni kata apa? Naik bukit, turun bukit, bawa makanan, gendong mak dia, turun naik sampai ke Mekah itu. Dia merasakan belum lagi Allah mengampunkan dosa dia. Allahu Akbar. Maknanya kebajikan kita kepada mak ayah kita takkan terbalas. Walaupun kita dah berumur 90 tahun sekalipun, walaupun mak kita dah mati sekalipun, tak terbalas kebajikan kita dengan mak kita.
Nak membanding kasih sayang ayah dengan seorang kasih sayang seorang ibu, tak terbalas kita. Dengan mampu kuasa kita, harapan kita adalah doa sahaja. Segalanya kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu ayah muslimin dan muslimat, itulah kebajikan yang paling besar. Kasih sayang kita dengan anak-anak kita, kasih sayang kita dengan isteri kita, kasih sayang kita dengan mak ayah kita yang masih hidup. Hatta pun kita rasa sedikit tidak kepuasan hati ataupun terasa terjentik hati kita ni, tidak puas hati ataupun terasa dengan mak ayah kita, dihukum sebagai derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bila kita fikir macam tu, banyak dosa saya, mak saya pun dah pergi. Ada benda yang kadang-kadang kita menentang dia, ada benda kadang-kadang menyebabkan kita rasa jauh. Kita rasa jauh, kadang tak telefon dengan dia, ataupun dia sakit kita tak buat hiraukan, kadang-kadang sibuk dengan kerja. Maka di situlah kita lihat di mana kita nak minta keampunan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab kita mahu, kita tak akan mampu nak membalas kebajikan seorang ayah dan ibu kepada kita. Maka yang kedua, ibu ayah muslimin dan muslimat, dari sudut kebajikan yang diberikan ini adalah kesusahan dunia banyak dan jalan penyelesaian yang pelbagai. Hidup di dunia ini penuh dengan kepenatan dan kesusahan. Banyak saya jumpa anak muda yang umur macam saya kena buang kerja. Baru ni saya jumpa seorang pilot, dia niaga burger dekat Muar baru ni. Dia pilot, dia junior pilot. Baru kerja, income dia bukan dalam 20,000. Sedap 20,000. Dia kena buang kerja dengan mas, jaga-jaga burger. Dia rasa seolah-olah hidup dia tak bermakna dah. Dia rasa macam seolah bodohnya Allah, bodohnya Covid, bodohnya gini. Rasa macam sia-sia je. Macam orang belajar engineer atau belajar doktor, tiba-tiba jadi doktor, jadi benda lain. Rasa macam penat. Rasa macam susah. Akhirnya dia merungut. Dia mempertikaikan qada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah uji dengan kesakitan. Allah uji dengan binasanya sehingga dia sakit, sehingga disedarkan dekat sakit tersebut. Satu lambangan seolah-olah macam, orang kata seolah macam api neraka terkam dia, seolah begitu. Akhirnya dia bertaubat dan dia kembali kepada jalan yang sebenar, sehingga dia rasa itulah ditinggalkan segala kemewahan dia. Allahu akbar. Bahaya muslimin dan muslimat, kita rasa penat dengan hidup ni, penat hidup ustaz. 70 tahun dah, 80 tahun saya hidup. Bilalah saya nak mati ustaz? Jangan minta mati bahaya sekalian. Jangan minta mati, hukumnya haram minta mati. Kita dah putus asa dengan rahmat Allah, penatlah hidup susah ni. Semalam ada 2 hari 3 hari lepas, seorang sahabat di Muar, isteri dia koma 12 tahun, kanser otak. 12 tahun baru meninggal 2 hari, Ramadan yang kedua. Saya tengok muka profesor doktor sangat tenang. Saya pun tengok mayat tu dan keadaan senyum. Saya kata, doktor, saya yakin dan percaya Allah telah mengampunkan dosa doktor dan menghapuskan dosa isteri doktor. Hampir 12 tahun koma, doktor menjaga daripada Sabah 8 tahun, lepas tu balik ke sini jaga lagi. Tak, seolah doktor tak pernah fikir bila dia nak mati, tak fikir. Seolah menyusahkan tak. Apa dekat Allah membebankan ke menjaga isteri aku 12 tahun, baik aku kahwin lain. Kalau fikirnya 12 tahun dah berapa, tengok je gitu, main sumbat masuk air gitu, kelip mata buka tutup mata gitu. 12 tahun dalam keadaan berusaha dia, sampai kadang-kadang dia pergi sana mengajar sini, dan kadang-kadang dia, anak dia jaga, anak dia tak pernah berhenti membaca Al-Quran sampailah wafatnya ibu dia 12 tahun berturut-turut. Kebiasaan doktor menjaminkan kanser otak ni, kata sebulan 2 bulan dah out dah. Tapi Allah nak takdirkan 12 tahun masa yang koma, dan anak dia melihat tak berhenti. Doktor kata anak saya baca Quran, setiap kali anak saya balik baca Quran. Maksud 12 tahun setiap kali baca Quran, tak berhenti baca dekat mak dia. Apakah Allah tak menghapuskan dosa dia lagi 12 tahun? Takkan dalam keadaan dia tak buat apa, tak buat dosa dengan manusia pun, kehidupan sebenarnya pun Allah dah balas dah, terbalas dengan apa yang dia buat. Tapi doktor tu tenang je. Alhamdulillah, syukur
Allah ambil dia. Tak pernah nampak muka terasa bebannya menjaga isteri. Dan anak tak berbeban pun menjaga anak mak dia hampir 12 tahun. Kita kadang-kadang jaga mak, kadang-kadang penat basuh berak. Kadang-kadang menantu kita geli dengan tahi isteri kita. Kadang-kadang anak kita rasa tak nak balik, malas jaga mak, nak pegang pampers kadang-kadang. Kadang-kadang kita sebagai seorang suami pun kadang-kadang nak urus isteri pun kadang-kadang rasa macam pandai awak makan ubat lah. Pandai-pandailah awak. Yang sakit, yang awak saya sakit awak tak kisah pun. Gitu. Ayat dia kadang-kadang. Itulah bila kita rasa hidup kita dengan kepenatan dan kesusahan, maka Allah akan beri kita kedukaan. Allah kita akan beri kebingungan. Allah beri kesempitan dan kesusahan. Penatlah COVID ni. Contoh cikgu-cikgu, isteri saya merungut BGPR. Allah penatnya kalau ada dekat Muar ni kata, anak tak ke mana, belajar tak ke mana, penat. Sayang, jangan penat. Awak ajar macam mana cara sekalipun. Awak dapat gaji daripada gaji itu yang awak makan, daripada awak mengajar anak murid pun. Awak kena bertanggungjawab walaupun dalam keadaan macam mana sekalipun. Ini takdir Allah, ujian Allah. COVID ni ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tahu awak penat, awak letih nak mengadap komputer, mengadap anak yang kecil lagi, tak pergi sekolah lagi. Saya tahu. Dan kita pun tahu, saya sebagai suami saya tahu juga. Tapi tanggungjawab saya ada, tanggungjawab awak pun ada. Jangan banyak merongok, saya kata. Bila dia banyak merongok, dia banyak menyalahkan suami dia. Biasanya orang perempuan macam tu. Dia mempertikaikan tanggungjawab suami. Abang tu keluar aje, sikit-sikit keluar, sikit ngeteh. Ngeteh dia tahu. Abang kita terawih tu sampai pukul 10. Pada pukul 1 berapa? Mengeteh tu. Habis. Jangan, saya kata. Sebab tu kita kadang-kadang kita tahu dia penat jaga anak. Kita tahu. Kita cek balik. Saya pun cek. Kenapalah kadang-kadang rezeki aku ni kadang bocor. Kadang-kadang tak kena, ada tak kena. Rupanya Allah bagi cash. Kita rasa bingung, rasa berduka, rasa sedih, rasa kesusahan. Tiba-tiba kerajaan kata apa? Merentas negeri tidak dibenarkan. Apa lagi bengar dia? Dah beli baju raya dah inilah. Sabar. Sebab itu perkataan sabar satu benda yang sangat susah kita nak dengar. Semalam orang tanya saya, Ustaz, macam mana saya nak sabar dengan kehidupan saya, sedangkan takdir Allah membuatkan saya rasa macam tidak boleh rasa seronok. Saya ni dah bosan dengan perempuan. Saya dah ada orang bila nak kahwin begini, nak kahwin dah sampai dah tahap begini. Akhirnya saya rasa bosan dengan perempuan. Bagi saya perempuan semua sama, ni anak muda lah. Saya kata, engkau ni kalau bercakap cuba hati-hati bercakap. Saya rasa macam tu, Ustaz. Saya rasa penat dengan perempuan. Bila saya nak, dia tak nak. Bila saya ni kata macam ni, bila dah bersetuju tiba-tiba tak nak pula. Sebenarnya nak tanya engkau kahwin untuk apa? Kalau kau kahwin untuk mencari sekadar untuk mencari kesukaan ataupun nak mencari sekadar untuk cari tak ada makna apa-apa bukan kerana Allah SWT, kahwin untuk tidak ada sebab ataupun bukan nafsu semata-mata, kau akan dapat tu. Allah uji bagi mereka orang yang sayang. Setiap benda yang kau merungut, setiap benda yang kau buat, segala amalan kau terbatas, masa kau tak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu tahap sebabkan perempuan 4 orang itu ataupun 5 orang menyebabkan kau tak terima, tolak cinta kau tu, menyebabkan kau menghukum semua perempuan itu adalah sama, kau telah menghukum hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yazubillah. Dia penat, anak muda kadang penat kadang. Akhirnya tak kahwin sampailah umur betul-betul akhirnya sampai bila dah tua jadi bingung, tak tahu nak hidup, dari kesempatan hidup tak ada kesusahan, dari akhir dia fikir masalah, dia fikir semua benda adalah masalah. Macam mana saya nak serah kepada Allah, Ustaz? Macam mana cara saya nak serah diri saya kepada Allah? Nak serah pada Allah, serah gitu. Allah, ini masalahku. Ambillah.
Kadang-kadang soalan satu benda susah. Macam mana saya nak serah diri saya dan reda kepada Allah, Ustaz? Saya nak meyakinkan diri saya reda dengan apa yang saya dapat dan saya terima dan takdir Allah kepada saya, dan saya terima dan kadar Allah tu. Macam mana, Ustaz? Satu jawapan yang sangat susah saya nak jawab. Saya tak mampu untuk menjawab secara begitu. Ibu yang mampu jawab. Macam mana kita nak serah segala benda itu kepada Allah? Lalu Nabi kata dalam kitab ini, menyelesaikan masalah orang lain, menggembirakan orang lain, memudahkan orang lain, melapangkan orang lain, menyelesaikan masalah orang lain, maka nascaya Allah akan beri jalan ketenangan dan kesabaran, dan Allah akan menerima segala penyelesaian itu dengan kebaikan. Semakin kita susah, semakin kita banyak bersedekah. Semakin kita miskin, semakin banyak kita bersedekah. Semakin kita rasa susah, semakin banyak kita memberi. Semakin banyaklah Allah akan turun rahmat kita bertubi-tubi. Hari ini, esok, lusa kita tak tahu. Maka tanggungjawab kita sebagai manusia kena teruskan segala kehidupan kita dengan Allah, teruskan kehidupan kita dengan Nabi, dan terus kita kehidupan kita sebagai seorang hamba yang menjadikan illa liya'budun, tak nak aku jadikan jin dan manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'na dengan apa yang ditentukan oleh Allah, reda dengan Allah, dan teruskan memberi kebajikan. Yu'minuna billah wal yawmil akhir. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, aqimus solata wa atuz zakat, mendirikan solat dan tunaikan zakat. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tegakkan kemakrufan, tinggalkan, halang segala kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, berlumba-lumba buat kebajikan, berlumba-lumba. Depan mata dah ada orang miskin. Kadang-kadang kita pergi kedai, ada orang miskin, orang miskin minta sedekah, orang minta sedekah, kejap minta. Allah yang hantar untuk kita. Kejap susah, kejap hutang ni, kejap itu. Banyaknya masalah aku, ya Allah, aku serah kepada Engkau. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada Engkau segala kesusahan ini. Aku reda dengan segala ini. Innallaha ma'as sabir. Allah bersama dengan orang yang sabar. Wa yusari'u fi khairat, belum. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Maka Allah kata apa lagi? Dalam hadis Nabi SAW kata apa? Al-muslimun akhu muslim la yuslimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkan dizalimi oleh orang lain. Hari ini Islam ditindas. Contoh yang kes pukul bodyguard dia tu. Hari semalam kes mahkamah, masuk mahkamah. Bukan sekadar tu saja, dia adalah tokek halal, tokek besar. Dia tahu emas banyak benda lah bila nak bongkar rahsia lagi. Dan banyak lagi isu-isu bila kita kata isu di China, pembunuhan Islam yang terbesar. Pembunuhan Islam terbesar di dunia itu, bagaimana Allah melaknati negara China tu sampai banjir besar. Tahap kedua sampai sekarang banjir itu meninggalkan lumpuh dan tekan kesan-kesan seolah padang jarak patang terkukuh. Bagaimana pembunuhan kerajaan India bunuh orang Islam di India. Allah lontarkan dengan COVID yang tinggi, dan Allah hidangkan dengan banjir lumpuh yang sehinggakan seluruh rakyat India di kawasan Bombay, di kawasan India yang di hujung di kawasan penghujungan pegunungan itu semua banjir dan keadaan lumpuh, sehinggakan rakyat mereka berapa ribu yang mati. Siapa sentuh hak Islam, siapa sentuh orang Islam, semua tentera Allah akan bangkit dan bangun untuk menyelamatkan Islam. Pada akhir zaman ni kita juga diuji begitu. Hari ini Islam dicaci, dihina, dikutuk, dizalimi rakyatnya. Sebab apa? Punca daripada kita sendiri. Sebab kita tak membantu di kalangan kaum kita sendiri, tak membantu asal agama kita sendiri. Kita biarkan dalam keadaan biarkan, tak membantu sudah apa-apa pun. Sebab apa? Kita menzalimi mereka, terus dizalimi, sehingga kita tak ada peluang untuk membantu. Maka Allah turunkan bala dan Allah turunkan ujian kepada kita. Wala yakhzuluhu, dan tidak boleh membiarkan orang Islam dalam keadaan dizalimi. Maka artinya seseorang muslim tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi, dan mesti dan wajib kita menolong
dalam tersebut, tolonglah saudaramu yang dizalimi dan dizalimi. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya menolongnya kalau dia dizalimi, ini memang diketahui, tetapi bagaimana saya boleh menolong kalau dia zalim? Rasulullah SAW menjawab, kamu memegahnya daripada perbuatan zalim itu cara menolongnya. Tolong orang yang zalim dan tolong orang yang menzalimi. Maka lebih-lebih kalau dia dizalimi oleh orang kafir dan fasik sehingga dia murtad disebabkan agama, maka berpegang teguhlah kita dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru. Dan kalau mereka memohon pertolongan daripada kamu dalam agama, maka wajiblah kamu menolong mereka. Perceraian di Malaysia ini sehari musim PKP ini hampir 2,500 setiap hari. Kes pembuangan anak, tadi saya tengok ada seorang Profesor Dr. Azana Abidin, dia menyelesaikan seorang remaja yang dah biasa dengan 7 orang lelaki. Dia daripada tingkatan 3 dan dah biasa dengan 7 orang lelaki berzina ni, memang jadi hobi dia, jadi kebiasaan dia, sehingga kan lelaki yang ke-7 mendapat anak luar nikah. Sehingga kan dia tak sedar dalam duduk dalam rumah, dalam satu rumah dia duduk masa dia bekerja itu juga 3 orang tiga-tiga mengandung anak luar nikah. Tapi bila fikir tanggungjawab, doktor profesor ni fikir tanggungjawab untuk menyelamatkan wanita Islam ini, dia sanggup menyelamatkan walaupun dia diterima dengan bagaimana hasutan. Berapa ramai dia kata bulan ini sahaja, contoh perempuan keluarkan anak, kononnya nak jaga, tiba-tiba yang laki yang durjana ni pergi jual anak pada orang kafir dan jual kepada luar negara Thailand dan juga Singapura. Jual harga dengan nilai harga yang besar. Dahsyat sekarang ni. Saya dengar tadi dengan isteri saya macam, ya Allah, macam ni anak Melayu Islam kadang-kadang. Sebab apa puncanya? Tingkatan 3 dah tak sekolah, perceraian ibu bapa dan mak ayah dalam kehidupan yang tak tahu hala, tak ada apa, tak ada kehidupan. Akhirnya anak perempuan jadi mangsa. Bila anak perempuan jadi mangsa dalam keadaan akhirnya dah biasa dari kebiasaan, akhirnya dia menjadi rosak. Maka itulah kehidupan kita hari ini. Maka tanggungjawab profesor itu sangat saya respect. Dia mengatakan bahawa selagi saya ada kandung badan, selagi saya hayat hidup saya akan bantu wanita-wanita dizalimi. Bagi saya ini adalah Islam untuk menegakkan, untuk menyempurnakan, untuk mensucikan agama Islam itu daripada dinodai oleh orang kafir laknatullahi alaihi. Dia selamatkan wanita-wanita itu daripada terjebak daripada perkara-perkara yang lebih rosak, dan dia ambil dan dia jaga anak tersebut dan jaga kebajikan dan bekerja dengan syarikat dia supaya anak-anak remaja perempuan ini terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menolong orang Islam wajib kepada semua keadaan, baik dizalimi dalam bentuk materi atau spiritual, berlaku pada diri kehormatan ataupun harta. Imam Ahmad riwayat dalam musnadnya daripada Salim Hunaif daripada Rasulullah SAW bersabda, man azilla indahu mu'minun falahu yansuruh wa huwa qadirun ala an yansurah azallatullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Barang siapa seorang mukmin dihina di hadapannya sedangkan dia tidak menolongnya, maka Allah akan menghina di hadapannya seluruh makhluk di hari akhirat. Allahu akbar. Kadang-kadang tanggungjawab macam saya seorang cikgu kan. Bila kita tahu anak kita, anak murid kita kena tangkap basah, ataupun ada skandal dengan jaga contoh, ataupun ada perbuatan yang kita tak nampak di sebalik belakang kita, lepas tu kita tahu yang dia buat kesilapan, dia buat perkara tersebut, bagaimana perasaan itu? Saya merasakan seolah-olah perasaan diremuk jiwa, semacam berdosa gila. Tiba-tiba anak murid kita habis belajar, kita jumpa anak murid kita dalam keadaan seorang hafizah. Awak nak pergi mana? Saya jumpa kawan saya. Bukan awak jadi peguam ke? Saya tak suka jadi peguam dah ustaz.
Saya jadi macam kerja software ni. Jumpa siapa? Jumpa kawan. Saya pun pusing belakang. Jumpa lelaki dalam keadaan yang macam tu dan pakaian dia tak macam hafizah yang saya kenal dulu. Saya rasa macam terkejut, saya tersandar. Bila hadis ni saya baca, seolah-olah kita rasa macam, apakah Allah akan menghukum aku dengan asbab, dengan perbuatan dia itu menyebabkan mungkin aku tak sampai penuh dengan, ataupun aku biarkan dia ketika dulu aku belajar untuk SPM je. Yang penting kau budak tahfiz masuk, kau akan dapat SPM yang cemerlang. Sebab kau 2 tahun je belajar. Yang penting kau dapat SPM yang cemerlang, kau akan dapat kerja dah. Aku bangga kau dapat SPM yang cemerlang. Mungkin masa tu saya rasa. Sebab kita rasa dah bagus budak tahfiz, datang sekolah kita belajar, nak ambil SPM. Daripada SPM dapat 7A. Saya bangga. Dapat jadi masuk universiti, jadi seorang peguam bahagian undang-undang. Tiba-tiba kau keluar jadi macam ni, rupanya aku terlupa nak pesan kepada kau tanggungjawab di luar itu, isu di luar itu, bahana di luar itu lebih besar daripada kau duduk dalam sekolah ini. Tapi bila saya tengok depan mata saya, seolah-olah macam beri tamparan yang sangat kuat kepada saya, seolah-olah aku lupa didik engkau, tapi aku hanya memesan kepada engkau, SPM itu penting. Itulah menyebabkan saya sebagai seorang guru yang rasa sangat takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa macam terkilan sangat seorang pelajar hafizah yang berseumpama begitu. Saya rasa macam saya rasa tak terima kenyataan tu, kehidupan itu. Saya tak terima. Tanpa rasa malu dia menunjukkan benda tu apa, couple depan saya, kadang-kadang kemesraan dia dengan dia punya couple tu menyebabkan saya rasa malu. Saya kata, jom kita balik. Saya kata kat sahabat saya, jom balik. Kenapa Ustaz? Kita balik. Tak apa, kita balik. Sampai sekarang saya terasa seolah-olah saya rasa ramai lagi anak murid saya yang begitu. Jadi menyebabkan kita rasa Masya Allah, Allah menghukum kita, menghina kita sampai ke hari kiamat. Apa yang kau buat pada anak murid kau sehingga kau putuskan apa pada dia? Kau pesankan dia kebaikan ke? Kau hanya utamakan dia untuk SPM. Kau supaya SPM 7A, engkau budak tahfiz bagus. Kita tak pesan bahawa iman, akhlak, iman dan akidah dalam diri dia, bahawa dia menghafaz Al-Quran itu menghafaz di mulut, bukan di hati. Allahu Akbar. Besar tanggungjawab seorang ustaz dan anak yang menghafaz Al-Quran. Sebab tu saya kuliah di sekolah tahfiz, saya kata, ustaz tak percaya pada kamu semua ni, selagi kamu belum tahu ni bagaimana. Ibu sekalian, cuba kita tengok anak kita. Kita dah tua, anak kita jauh dengan kita. Kadang-kadang kita nak sentuh anak kita, nak peluk anak kita, tapi kita tak nak dengan kita, terutama ayah. Bila anak dah besar, banyak saya mengadu anak remaja jumpa saya Jabatan Pembangunan Remaja. Bila anak remaja jumpa saya, Ustaz, ayah saya baru ni nak cara pasal saya. Masa saya sekolah menengah, semua urusan mak saya yang uruskan. Bila saya dah bekerja, tiba-tiba nak menghalang saya keluar masuk. Saya nak ni tak boleh. Saya dah bekerja. Kita pernah pada saya lah. Masa saya sekolah menengah, ayah saya tak kisah apa pasal saya. Semua mak saya yang urus pasal sekolah. Masuk sekolah-sekolah. Bila dah besar, saya dah tua, dah ni, dia nak menghalang saya tak bagi keluar rumah lah, ini lah. Merontaknya anak lelaki ni. Saya kata apa? Ayah kamu kurang kasih sayang. Dan ayah kamu terlupa nak beri kasih sayang pada kamu masa kamu sekolah menengah tu. Masa kamu sekolah rendah tu. Pendidikan Nabi ajar pada kita 6 tahun. Kita tengok anak kita dah jadi engineer, seorang doktor. Tapi susahnya kau nak tiung tangan aku. Susahnya kau nak peluk ayah. Susahnya kau nak peluk. Dia semua ibu. Bila kita dah pergi, barulah dia terasa anak-anak ni. Tapi saya pesan pada dia, tanggungjawab ayah dia besar. Satu hari nanti kalau kamu di seorang ayah, kamu tahu bagaimana kamu ada anak, bagaimana kamu nak bagi kasih sayang kepada anak kamu. Ayah kamu dah tahu dah tua, dalam keadaan dia dah kencing manis, dalam keadaan dia sakit tu, perasaan dia sensitif bila anak-anak rasa macam jauh dengan dia. Lalu dia rasa itu peluang, tapi keegoan dia tak mampu nak cakap bahawa minta maaf, bahawa anakku, ayah kamu tak sempat nak beri kebajikan atau nak sempat nak beri kasih sayang. Itu satu benda yang sangat besar dalam hidup dia. Bila ayah sakit, anak buat tak tahu.
Tiba-tiba sampai di padang mahsyar, Allah bertanya kita, apa yang kamu buat untuk anak kamu? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Allahu Akbar. Maka ibu ayah muslimin dan muslimat, satu benda yang sangat besar yang perlu kita jaga pada hari ini, yang membuatkan saya rasa takut dengan apa yang Allah berikan pada kita, maka Allah akan menghina dalam seluruh makhluk kita di hari kiamat. Kita tahu dah kehidupan akan berlaku begitu. Apabila seorang muslim menjadi tawanan musuh, maka orang Islam wajib bersegera membebaskan dan cuba memfitnah dengan agama kita. Bila Islam jadi fitnah, maka kita rasa sensitif, kita bangkit untuk menetapkan kebenaran. Maka kita mesti bantu menyelesaikan orang yang zalim dan orang dizalimi, supaya nampak Islam itu nampak hebat, nampak di kesuciannya, kehebatan berbanding dengan agama-agama yang lain. Yang terakhir sebelum kita tutup kuliah kita pada hari ini, meminjamkan harta ketika orang dihajati. Dalam persaudaraan ini ada satu tahap salamatus sodri, satu tahap paling rendah salamatus sodri, berlapang dada. Paling tinggi ihsan, mengorbankan apa yang ada kepada orang lain ataupun pada persahabatan itu, orang yang berhajat. Maka apapun hajatan kita yang kita dalam hadis dalam kitab ini, orang yang berhajat tentang makanan, minuman, tempat tinggal, perubatan, sebagainya. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang kita sahabat-sahabat ibu ayah sekalian muslimin kenal, Ibu kan, bagaimana dia membantu memudahkan urusan lain, maka Allah memudahkan urusan dia. Kalau hari ini dia sedekah 1,000, Allah ganti dia 10,000. Kalau Allah dia sedekah 4,000, Allah ganti dia 40,000. Maka dengan mudah segala gelincirnya Allah bantu dia. Bila dia memudahkan urusan orang lain, Allah juga memudahkan urusan dia. Kalau kita memudahkan orang yang kita nak, orang yang memerlukan hajat, orang yang memerlukan bantuan. Kadang-kadang semalam saya duduk kat pejabat, tiba-tiba dia naik pejabat saya, Assalamualaikum, saya nak minta bantuan. Saya punya kering kereta ni harga RM37. Saya nak minta bantuan, boleh tak? Muka dia pakcik tu letih, bercomor-camping datang. RM37 tak ada duit. Minta nak kereta dia punya apa tak macam tie brake tu putus. Nak beli RM37. Dia pun tunjuk kat saya. Tak apa pakcik. Pakcik ni ambil, saya bagi RM20 ni. Pakcik buat, saya bagi RM20. Pakcik pergilah. Dalam muka dia, terima kasih ya Allah. Seolah-olah RM37 pun dia tak mampu. Kalau saya tak beri, saya kata, nak buat apa? Panjang soalan ni. Nak apa? Pakcik tengok, pakcik betul tak? Pakcik mana kereta pakcik ni? Tak. Bertanya macam-macam. Saya yakin Allah akan susahkan saya. Tetapi bila kita memudahkan urusan dia, dia tipu ke tak tipu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting datang naik tingkat 2, datang minta-minta semata-mata nak minta RM37 sahaja, kerana kereta dia rosak depan pejabat kita tu. Lalu kita bagi dengan RM50. Mungkin dengan berkat itu, bulan Ramadan ini Allah membantu lagi, membanyakkan lagi rezeki kita dan rezeki sahabat-sahabat kita yang lain. Maka hajat, kita tak tahu hajat orang, perubatan ke apa pun, maka oleh itu menjadi kewajipan orang Islam untuk bersegera membantunya, sekurang memberi hutang dengan cara baik, bukan mengambil kesempatan daripada hutang itu mengembangkan harta sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat dan juga eksploitasi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya suka masjid yang ada robot makanan tu. Saya tengok banyak orang-orang susah, ibu-ibu tunggal ni ataupun dia susah, dia datang kepada robot tu, dia nak ambil makanan. Kadang-kadang datang anak saya kena kayak gini, dia ambil. Dia sangat, kita memudahkan. Setiap masjid yang surau yang ada, alhamdulillah, memudahkan urusan dan masyarakat. Dalam kita rasa semua orang dapat pahala. Satu masjid dapat pahala dan memudahkan urusan masyarakat kita hari ini. Bila tak ada bantuan, kita kadang kita rasa, alah pampers, kadang-kadang tengah-tengah malam. Tengah-tengah malam pampers tak ada, beras tak ada, nak makan sahur tak ada. Ibu ayah pernah pergi tak galangan dekat Muar? Muar ada geladangan tak? Ada, ramai. Setiap saya 6 bulan ni bagi geladangan di Muar, bantuan sahur. Pukul 3, pukul 4, pukul 2. Banyak geladangan dekat Tanjung tu, lepak-lepak, baring. Perempuan, ada pakcik tua daripada mana datang, jauh datang. Maka kita selesaikan hajat mereka. Maka Allah SWT kata apa? Aqimus salata wa atu zakat wa afaridullahu qardan hasana.
dan dirikanlah solat, tunaikan zakat, berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dengan ini seorang muslim telah merealisasikan sebuah masyarakat yang sempurna, dan dia akan menjadi ganjaran dan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mencapai ganjaran dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pinjamkan harta kita, maka Allah beri segala harta kita dengan secara cash by cash di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah bahkan Allah membayar berlipat ganda dengan apa yang kita beri. Walaupun kita hari ini bagi sebekas kurma sahaja, tetapi kita pinjamkan RM50 duit sekalipun dan kita halalkan, maka Allah gandakan berlipat kali ganda. Sabda Rasulullah SAW, man afradal musliman dirhaman marratan kana lahu ajrun sadaqihi marrah. Barang siapa yang memberi pinjaman kepada seorang muslim 1 dirham sebanyak 2 kali, maka baginya pahala sekali sedekah. Riwayat Ibnu Hibban. Sedekah Rasulullah SAW. Maka ibu ayah muslimin dan muslimat, cukuplah setakat ini perbincangan kuliah kita pada hari ini. Kita membincangkan tajuk hari ini, himpunan kebajikan. Baru 2 tajuk. Hadis ni banyaklah, ada 10 pembentangan isi penting dalam tajuk hadis ini, tetapi saya bentang hari ini 2 saja. Saya rasa benda adalah besar dan penting untuk kita bentangkan. Maka kesimpulan yang kita boleh ambil pada petang ini, pada Ramadan yang mulia ini, dan kita nak masuk ke minggu yang kedua, minggu yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam, seluruh orang yang cintakan Ramadan, yang menantikan Lailatul Qadar. Orang yang menerima Lailatul Qadar terhalang daripada 3 perkara. Maksudnya Allah takkan terima dengan mereka ini menerima Lailatul Qadar. Yang pertama, mereka yang berkesinambungan atau berkecimpung dengan 9 kategori orang yang bersama dengan kategori arak itu tadi. Makan ke, bekerja ke, apa yang berkaitan dengan arak. Yang kedua, orang anak-anak derhaka. Para ulama mengatakan, bagaimana nak katakan anak derhaka? Adakah ibu saya kata awak anak derhaka? Sekali terlintas perasaan kita ataupun perasaan sangka dan menyusahkan kita dengan ibu bapa kita, maka kita digelar oleh malaikat kita anak derhaka. Maka terhalang kita untuk menerima Lailatul Qadar. Yang kedua, kita buat maksiat secara sedar dan kita biarkan tanpa kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. 3 perkara ini sangat penting ibu ayah muslimin, dan moga-moga kita bertemu malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, dan nanti seluruh umat Nabi SAW, dan moga-moga ibu ayah muslimin dan muslimat, andai kata kita bertemu pada hari ini, andai kata kita esok lusa kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka moga-moga kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mudah dan aman. Dan saya mendoakan seluruh ibu ayah muslimin dan muslimat mendapat puasa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, mencapai nikmat ketakwaan kita kepada Allah dan menjadikan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-samakanlah kita mempercepatkan dan memperbanyakkan kita buat kebajikan, walaupun kita dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Maka cukup sampai petang ini. Moga kita bertemu lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamullahi alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرا حمدا كافيا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وفعلا وقولا وعبادة وعملا صالحا. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وعبادتنا. اللهم كل حانا تامة وفي ذنوبنا عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandangkanlah segala amalan kami Ramadan pada tahun ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami pada bulan Ramadan ini, ya Allah, menjadi husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa anak-anak kami, ya Allah, dosa ibu kami, ya Allah, dosa ayah kami, ya Allah, dosa isteri kami, ya Allah, dan dosa kami, ya Allah, dosa masyarakat kami, ya Allah. Ya Allah, pemudahkan urusan kami, ya Allah. Ya Allah, andai kata aku mati bertemu, ya Allah, jangan kau campakkan amalan kami dengan kehinaan dan kebinasaanmu, ya Allah. Berikan amalan kami dengan kerahmatan dan dengan kebahagiaan dan kesucianmu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu du'ana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Asyhadu an la ilaha